Alhamdulillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan kepada hadirin sekalian, marilah sama-sama kita mengingati firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Agama ini Allah jadikan dan cipta ia kepada kita mempunyai beberapa unsur yang paling penting. Iman kepada Tuhan, berpegang kepada agama, mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan apa yang dikatakan soal hub, soal cinta. Maka seseorang hubungannya dengan Tuhan bukan hubungan ketakutan, seperti mana takutnya seseorang kepada penguasa yang sangat berkuasa. Tetapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah hubungan cinta. Hubbullah wa hubbur Rasul, kasih dan cinta Allah, cinta Rasul. Ibadah itu sendiri ditarifkan oleh para ulama seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ialah adz-dhull wal khudu', merendah diri kepada Tuhan dan rendah tunduk diri kepada Tuhan, al-hub, dan cintakan kepada Allah Jalla wa Ala. Sesiapa yang menyembah Allah Azza wa Jal tetapi ia tidak mencintai Allah, ibadatnya tidak dikira ibadah. Maka cinta merupakan unsur yang paling penting dalam mengukur kadar hubungan seseorang dengan agama. Jika ia tidak merasai perasaan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, maka agamanya sebenarnya tidak agama seperti yang dituntut oleh Allah dan Rasul. Sebab itu Al-Quran menyebut, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mencintai Allah, hendaklah kamu ikut aku. Yani qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah jika kamu cintakan Allah, ikut aku. Yani untuk memenuhi makna cinta itu ialah dengan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama bukan seseorang rasa hanya takut kepada Allah, bila takut ada agama, tapi agama juga cinta. Sebab itu Nabi SAW menyebut di dalam hadis, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang siapa ada padanya, dia akan rasa kemanisan iman. Antara perkara yang pertama ialah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul itu lebih dia sayang, lebih daripada segala-galanya. Apabila iman sampai kepada peringkat Allah dan Rasul itu lebih disayangi, kita tahu orang bercinta dalam hidup mereka. Kemana-mana mereka menyebut nama kekasih mereka. Mereka simpan gambar kekasih mereka, kadang-kadang di dalam kereta mereka, di dalam pakaian mereka, di dalam rumah mereka.
Mereka sebut kepada orang lain nama kekasih mereka dengan bangganya. Mereka suka bercerita tentang kekasih mereka. Semua itu adalah lambang kepada cinta dan sayang. Agama demikian rupa. Sebab itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, pada hari dia melihat bapaknya Abu Quhafah menganut Islam. Abu Quhafah ialah bapa Abu Bakar Siddiq. Allah kurniakan kepada Abu Bakar Siddiq satu kurniaan, keluarga dia semua masuk Islam. Ramai sahabat sebahagian keluarga tak masuk Islam. Nabi SAW dalam hayat baginda sangat inginkan satu orang masuk Islam, dan baginda duka cita dengan tak masuknya Islam orang ini, iaitulah Abu Talib yang banyak menolong baginda. Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak Islam. Nabi duka cita. Di dalam riwayat Abu Ya'la, ketika Abu Bakar Siddiq melihat Abu Quhafah datang kepada Nabi, Abu Bakar yang bawa. Apabila Abu Quhafah menghulurkan tangannya kepada Nabi SAW untuk berbai'ah menerima Islam, fabaka Abu Bakar, maka menangislah Abu Bakar. Kata Nabi SAW, wa ma yubkika ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kata Abu Bakar, li'an takuna yadu ammika makana yadihi yuqirru Allahu 'ainaik ahabba ilayya min an yakun. Jikalaulah tangan Abu Talib berada di tangan bapakku sekarang, yubayi'uka 'alal Islam yuqirru Allahu 'ainaik, dia berbai'ah kepada engkau menerima Islam sehingga Allah menjadikan engkau suka. Ahabba ilayya min an yakun, lebih aku suka daripada bapakku sendiri menganut Islam. Maksudnya, jikalau Abu Talib dapat menganut Islam sehingga Nabi gembira, lebih aku suka daripada bapakku menganut Islam, kerana hari ini aku gembira, tapi aku tahu Nabi SAW tak gembira jika mengenangkan Abu Talib yang tidak menganut Islam dan telah mati dalam keadaan tidak menerima Islam. Dalamnya makna kasih sayang Abu Bakar kepada Nabi. Telah wafat, telah meninggal Abu Talib, telah habis pun cerita Abu Talib, tetapi apabila ia melihat bapaknya ingin menganut Islam dan teringatkan Abu Talib yang tak menganut Islam pada hari ia mati, Nabi kesedihan. Abu Bakar menangis pada hari bapaknya menganut Islam. Para sahabat radhiyallahu anhum telah memberikan makna ini. Makna yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tak akan dapati, wahai Muhammad, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya memberikan kasih sayang atau mengasihi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu bapa-bapa mereka, saudara-saudara mereka, kaum kerabat mereka. Mereka lah orang-orang yang telah ditulis kepada hati mereka iman, dalam jantung hati mereka iman, dan diberi kekuatan daripadanya. Mereka dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah puak-puak Allah, mereka itulah golongan Allah. Dan ketahuilah, golongan Allah lah merupakan mereka yang mencapai kemenangan. Dalam sejarah golongan munafiqun di Madinah, kepala munafik yang sentiasa buat masalah kepada Nabi SAW ialah Abdullah bin Ubay bin Salul.
Berbagai-bagai perancangan kata-kata buruk dilakukan, amat menyakitkan Nabi SAW. Apabila Nabi pulang masuk ke Madinah, dia sebut yang dirakamkan oleh Quran dalam surah Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala ceritakan, yaqulu la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal. Mereka menyatakan sekiranya kita balik ke Madinah, nescaya orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina. Orang yang mulia ialah diri mereka sendiri, yang hina ialah Nabi SAW pada tafsiran mereka. Anak Abdullah bin Ubay bin Salul ni menganut Islam, namanya Abdullah. Umar bin Khattab datang kepada Nabi minta untuk dijatuhkan hukuman mati kepada Abdullah bin Ubay bin Salul kerana treason, khianat, merancang dengan musuh dan macam-macam lagi perbuatan. Nabi kata, da'hu ya Umar hatta la yuhaddithan nas anna Muhammada yaqtulu ashabah. Biarlah wahai Umar, janganlah nanti orang ramai duk cakap pula kata Muhammad pun bunuh kawan-kawan dia, bunuh sahabat-sahabat dia. Tak mau jadi image yang buruk, persepsi yang buruk kepada politik Madinah. Berita ni sampai kepada anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia dengar orang kata Nabi macam suruh orang bunuh bapa dia. Dia datang jumpa Nabi SAW. Dia pergi dulu kat bapa dia. Dia kata, qul anta dhalil wa nabiyyu aziz. Kata engkau hina, Nabi itu mulia. Kau buat cakap macam ni, kau main-main. Dia pergi pada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku dengar kata macam orang kata engkau suruh bunuh bapa aku. Idza amarta murni an aqtulahu fa inni la a'lam ahadan abarra bi abihi minni wa inni la astati' an ara rajulan yaqtula abi yamshi 'ala al-ard fa aqtuluhu fa adkhulul nar. Wahai Rasulullah, kalau Rasulullah nak bunuh bapa saya, Rasulullah perintahlah supaya saya sendiri bunuhlah. Saya akan bawa kepala dia kepada Rasulullah. Janganlah Rasulullah perintahkan orang lain, kerana saya bimbang nanti kalau orang lain, kerana saya tak tahu ada satu orang yang lebih baik dengan bapa dia lebih daripada saya. Jika sekiranya orang lain bunuh bapa saya tak mampu untuk melihat pembunuh bapa saya berjalan di atas muka bumi, melainkan saya akan bunuh dia pula, kemudian saya akan masuk neraka kerana saya telah membunuh orang Muslim. Maka jika Rasulullah nak menyuruh orang membunuh bapa saya, suruhlah saya dan saya akan membunuhnya. Ikhlasnya dia. Nabi SAW kata, da' bal nuhsina suhbatahu ma baqiya fina. Nabi kata, biarkan, bahkan kita melakukan kebaikan persahabatan dengannya selagi mana dia hidup di kalangan kita. Maka tak jadi. Dan sebahagian riwayat berulang kali diminta pada Nabi, tolong nak, fala ta'mur ahadan minal muslimin, jangan suruh siapa-siapa di kalangan orang Islam. Walaupun terpaksa bertembung perasaannya, kasih sayangnya dengan bapaknya, tapi dia kata, biarlah aku yang bunuh. Kalau itu titah perintah Nabi SAW. Semasa peringkat awal menganut Islam, Zaid bin Dasinah telah ditangkap oleh musyrikin Mekah semasa di peringkat Mekah, dan kemudian dibunuh, ditangkap di semasa Nabi sudah ke Madinah. Mereka ditangkap di dalam operasi mereka dibunuh sedikit demi sedikit, termasuk Zaid bin Dasinah. Oleh kerana orang musyrikin Mekah ni percaya tak boleh bunuh dalam kawasan tanah haram, mereka keluarkan Zaid pergi ke Tanaim, tempat kita, sebagian kita duk tahallul untuk umrah, untuk kita ihram umrah, pergi ke Tanaim. Abu Sufyan turut hadir, pemimpin Quraisy turut hadir untuk membunuh Zaid sedikit demi sedikit. Kata Abu Sufyan, ya Zaid, atuhibbu anna Muhammada fi makanika bi makanika wa anta jalisun fi ahlik yudrab unuqah
Wahai Zaid, kau suka tak sekiranya kalau Muhammad yang duduk tempat kau sekarang ni, kau duduk kat keluarga kau, kita pancung kepala Muhammad? Kata Zaid, wallahi la uhibbu anna Muhammada fi makanihi al-an alladhi huwa fi tusibuhu syawkatun tu'dhih wa ana jalisun fi ahli. Demi Allah, kata Zaid, aku tak suka jika sekiranya Muhammad yang berada di tempatnya yang mana dia berada sekarang, aku tak tahu dia ada di mana, tiba-tiba kena satu duri yang menyakitkan dia, sedangkan aku duduk dengan keluargaku. Kata Zaid ketika saat dia hendak disembelih oleh Quraisy, kata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah lihat satu orang sayangkan orang lain seperti sayangnya sahabat-sahabat Muhammad ini kepada Muhammad. Sa'ad bin Abi Waqqas apabila dia menganut Islam, mak dia baik dengan dia. Mak dia bantah Sa'ad masuk Islam. Ibu dia mengambil keputusan tak mau makan sehingga Sa'ad kembali menganut Islam. Tuan-tuan hadirin Jumaat sekalian, orang Arab ni sangat perkauman, sangat kekeluargaan. Sebab itu ada perkataan asabiyah di kalangan mereka. Mereka berperang hanya kerana keluarga, unta keluarga berpuluh tahun. Unsur akhaka zaliman atau mazluma, slogan mereka. Tolong saudaramu sama ada dia zalim ataupun dia dizalimi. Fanatik kepada bapa, fanatik kepada abang, fanatik kepada keluarga, fanatik kepada kabilah. Tetapi apabila Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya tak makan. Dia kata, ya ummah, in kana laki mi'ata nafs fa kharajat nafsan nafsa ma taraktu dina Muhammad li syai'. In syi'ti fakuli wa in syi'ti fala ta'kuli. Wahai ibu, kalau ibu ada 100 nyawa, nyawa itu keluar daripada ibu satu demi satu, aku lihat, aku tak akan meninggalkan agama ini untuk sesuatu apapun. Jika ibu mau, silalah ibu makan. Jika ibu tak mau, tak payahlah ibu makan. Kesetiaan yang tidak pernah berbelah bagi ini menyebabkan mereka merasa ia halawatul iman, kemanisan iman. Kita hari ini sentiasa mendakwa kita sayangkan agama, tapi sayangkan agama hendaklah dibuktikan dengan pengorbanan kita, mempertahankan agama, percayakan agama, membela agama. Ramai orang kadang-kadang malu dengan amalan agamanya sendiri. Ramai orang malu untuk membawa agamanya. Pada hari ini ada kenyataan orang menyatakan, kenapa kita nak bawa Islam kepada orang lain pula? Kalau nak cakap Islam, ceramah tentang Islam untuk orang Islam je lah. Islam tak menyuruh kita mengganggu orang lain, tetapi Islam menyuruh kita membawa agama ini kepada orang lain, memberitahu mereka, bukan memaksa mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan manusia daripada kesesatan kepada petunjuk dengan sebab musabab orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rasa cinta dan sayang kepada agama ini, dan marilah setiap hari kita berdoa kepada Allah supaya diberikan rasa cinta. Gula manis ada rasanya, makanan sedap kita dapat rasa di lidah, tetapi nikmat agama, cintakan agama, ia akan dirasai oleh seorang Muslim. Ia mengalir dalam urat nadi seseorang. Ia hidup dengan agama itu, tidurnya dan bangunnya memikirkan cintanya, sehingga kita akan mati di atas cinta ini. Cinta inilah yang akan membawa seseorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, banyak perkara yang kita ada adalah nikmat. Semua perkara yang kita ada adalah nikmat Tuhan belaka. Oleh kerana nikmat ini kita selalu dapat tanpa kita minta. Kita selalu lupa tak atas nikmat. Sebab tu Quran menyebut, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia insan, apakah yang menyebabkan engkau tertipu berhubung dengan Tuhanmu yang pemurah? Kerana Tuhan ni terlalu pemurah, maka kita tertipu. Kita tertipu dengan kehidupan. Dia bagi semua. Dia bagi tangan, kaki, mata kita. Kita kadang-kadang lupa nak rasa Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur ya Allah, boleh makan, boleh berdiri, boleh macam-macam nikmat. Hujan adalah merupakan nikmat Tuhan. Bila hujan tidak turun, kita semua akan rasa gelisah, susah. Tumbuhan mati, haiwan susah, air tak cukup. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya dan kadang-kadang menghalang seketika supaya manusia dapat berfikir dan merenung sejenak betapa nikmatnya kurniaan Tuhan di atas apa yang telah dikurniakan. Nabi Nuh alaihi salam, kaum dia lama lawan dia, tapi Nabi Nuh panggil kaum dia supaya memohon keampunan kepada Tuhan. Kata Nabi Nuh dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Aku berkata kepada kaumku, minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, jika kamu istighfar, Tuhan akan menurunkan hujan daripada langit dengan lebatnya. Maka kita telah kempen minta rakyat negeri ini bukan harap tok khatib di atas mimbar sahaja. Kesemuanya kita menyebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bersendirian kita di dalam masjid, kita bawa kereta, kita berjalan, kita nak tidur, kita minta ampun. Kerana Nabi Nuh alaihi salam, Allah rakamkan perkataannya dalam Quran menjanjikan siapa istighfar, Tuhan turunkan hujan, Dia membanyakkan anak dan Dia membanyakkan rezeki. Sesiapa yang tak ada anak, dia istighfar. Sesiapa yang kurang rezeki, maka dia banyakkan istighfar. Hujan tidak turun, maka istighfar. Maka marilah kita beristighfar banyak-banyak, memohon agar Allah menurunkan hujan. Yang kedua ialah Nabi SAW dalam petunjuk sunnahnya yang selalu kita amalkan, memohon ketika Jumaat apabila diminta kepada Nabi bahawasanya hujan tidak turun, halakatil amwal wanqata'atis subul, harta telah musnah, jalan-jalan telah putus. Minta Nabi berdoa, Nabi SAW berdoa dan baginda mengangkat tangan di dalam doanya ketika khutbah Jumaat. Dan ini selalu kita ulang, khutbah Jumaat khatib tidak mengangkat tangan ketika berdoa, melainkan jika ia berdoa untuk memohon turunnya hujan. Kerana itu berlaku dalam hadis Nabi SAW. Nabi berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, jika itu juga tidak berlaku, maka disunatkan kita salat istisqa. Dan insya-Allah jika ia berterusan, kita akan salat istisqa.
pada hari Jumaat ini marilah kita semua berdoa supaya Allah turunkan hujan yang mencukupi untuk negeri ini. Doa adalah ibadah, dan doa adalah tanda kita merendah diri kepada Allah Jalla wa'ala. Manalah tahu di kalangan yang ramai-ramai rakyat negeri ini ada orang yang Tuhan sayang dengan tangannya, maka apabila dia mengangkat tangan, Tuhan memustajabkan doanya. Ada orang-orang saleh, ada orang-orang tua yang rokok, ada orang-orang yang baru bertaubat, ada mereka yang menganut Islam, ada mereka yang diuji oleh Allah. Allah sayang kat mereka, lalu doa mereka mustajab, maka negeri mendapat nikmat daripada doa mereka yang mustajab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, La ilaha illallah yaf'alu ma yurid, Allahumma anta Allah, La ilaha illa antal ghani wa nahnul fuqara. Ya Allah, Engkaulah Allah, tidak ada ilah yang disembah melainkan Engkau. Engkau maha kaya, sedangkan kami semua ini adalah fakir kepadamu. Anzil alaina al-ghaith, turunkanlah ke atas kami hujan. Waja'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Jadikanlah hujan yang Engkau turunkan sebagai satu kekuatan dan menyampaikan hajat kami. Ya Allah, hujankanlah untuk kami. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami. Allahumma asqina ghaithan mughithan muri'an muri'an tabaqan ajilan ghaira ra'ithin nafi'an ghaira dharrin. Allahumma asqi ibadika wa bahimatak wanshur rahmataka wa ahyi baladakal mayit. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, curahkanlah hujan kepada kami, hujan yang baik, yang memberikan nikmat yang banyak, yang segera, yang tidak ditangguhkan, yang memberikan manfaat dan tidak memberi mudarat. Ya Allah, curahkanlah hujan kepada hamba-hambamu, kepada binatang-binatang ciptaanmu, dan sebarkanlah rahmatmu, dan hidupkanlah bumi yang mati. Allahumma aghithna, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Allahumma aghithna, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Allahumma aghithna, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya Allah, ampunkanlah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Said Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, dan Tuanku Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan sihat, sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diradai oleh-Mu. Ya Ar-Rahman, Ya Rahim, kami pohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau baiki pergaulan antara kami, Engkau hindarilah kami dari sifat yang keji. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.